Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sihat. Hari ini kita akan belajar subjek RBT, iaitu tema teknikal, tajuk penghasilan projek, standard kandungan 4.3, iaitu mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam dan bahan logam dan elektromekanikal. Okey, standard pembelajaran kita ialah 4.3.2, iaitu murid dapat menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul. Jadi hari ini cikgu nak memperkenalkan kepada murid apakah contoh-contoh alatan tangan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan palang keselamatan elektrik. Okey? Untuk itu kita perlulah merujuk kepada buku teks kita. Jadi murid pergi kepada buku teks anda muka surat 4. Okey, muka surat 4 Okey, di sini ditunjukkan kepada anda beberapa peralatan yang kita akan gunakan semasa membuat projek, iaitu alat tangan yang pertama ialah gergaji tangan. Okey, gergaji tangan. Okey, gergaji tangan. Okey, dia ada bilah, mata dan juga pemegang. Gergaji tangan ini digunakan. Apa fungsi dia? Kamu pun tahulah, fungsinya untuk memotong kayu. Memotong kayu yang tebal lah, yang besar kita gunakan gergaji tangan. Okey, ada satu lagi gergaji yang untuk potong kayu yang kecil kita gunakan gergaji puting nama dia. Gergaji puting. Okey, seterusnya gergaji lengkung halus. Bentuknya macam ni, kecil dan dia punya bilah dia tu pun halus. Okey, apa guna gergaji lengkung halus? Gergaji lengkung halus digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Okey, mata gergajinya perlu dipasang menghala ke pemegang. Jadi untuk anda buat permukaan yang melengkung, okey, anda boleh gunakan gergaji lengkung halus. Sebab dia boleh memotong bahagian yang melengkung tersebut. Okey. Seterusnya gergaji kerawang. Gergaji kerawang. Apa pula gergaji kerawang ni? Okey, gergaji kerawang ialah sejenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Okey, pada mesin ini terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Jadi kalau sekolah ada benda ni, macam sekolah, jarang sekolah yang ada gergaji kerawang ni. Okey, banyak produk dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Biasa untuk projek kita gunakan gergaji lengkung halus lah. Jadi ini fungsi dia sama sahaja dengan fungsi gergaji lengkung halus tadi. Okey, seterusnya pahat. Okey, pahat pun digunakan. Apa fungsi pahat? Okey, pahat ni dia ada hulu, iaitu tempat pemegang. Kemudian dia ada mata, dia ada mata dan mata dia tajam lah macam ni. Mata dia tajam. Hujung dia tu tajam, dan kita kena ketuk dia guna gandin kayu. Guna gandin kayu. Okey, alat ini apa tujuan dia? Okey, alat ini tujuannya adalah untuk memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Tanggam ni benda yang kita buat pada kayu lah, permukaan kayu. Kalau kita nak luruskan kayu tersebut, dua kayu kita nak cantumkan, kita biasa buat tanggam. Okey, saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Matanya dibuat daripada keluli. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya pahat tepi serong. Okey, jadi untuk ketuk pahat ni kita tak gunakan kuku kambing. Kita tak guna tukul. Ni dia kena tanya, kenapa tukul kuku kambing tidak boleh digunakan untuk mengetuk pahat? Agak-agak awak kenapa? Jawapannya supaya dia punya hulu tu tidak rosak lah. Okey. Seterusnya, ini alat nampak seperti pisau. Namanya ialah pisau pemotong perspek.
Okey, pisau pemotong perspek digunakan untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Secara lurus. Perspek. Kalau kita menggunakan bahan perspek, dia ada pisau pemotong dia. Okey, seterusnya pistol pengokot. Pistol pengokot ni stapler lah, stapler gun. Alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot untuk mencantumkan dua jenis bahan nipis dan lembut seperti papan lapis. Okey. Ini untuk kerja mencantum lah. Seterusnya, pistol perekat panas. Okey, pistol perekat panas ni macam pistol. Okey, kita kena gunakan bahan lilin tersebut, rod dia. Pistol perekat panas digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas. Okey. Di dalam pistol perekat panas, terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Okey, rod perekat panas yang telah cair itu digunakan untuk mencantumkan bahan. Jadi itu adalah antara bahan-bahan yang kita akan gunakan semasa kita buat projek palang keselamatan. Baik. Jadi anda dah kenal tentang semua bahan-bahan ini. Jadi tugasan anda ialah dengan merujuk buku teks muka surat 4 dan 6 tadi, okey, awak nyatakan apakah kegunaan alatan yang kita bincangkan tadi dengan melengkapkan jadual di bawah. Okey, jadi jadual dia adalah seperti ini. Okey. Jadi murid, cikgu dah terangkan tadi, gergaji tangan, lengkung halus, gergaji kerawang, pahat. Okey, jadi murid masukkan dan tuliskan di sini, masukkan kegunaan dia dalam jadual yang cikgu sebutkan. Baik. Jadi murid boleh merujuk buku teks muka surat 4 hingga 6. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.